Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tak terlepas apa-apa video yang terbaru daripada Cikgu selepas ini. So untuk hari ini, Cikgu ingin kongsikan slide sambungan bab 9, bab yang terakhir. So yang ni subtopik yang terakhir 9.2 sistem penentu sejagat. Global Positioning System ataupun selalu kita sebut, selalu dengar GPS. Apa dia GPS ni? GPS merupakan suatu sistem navigasi yang memberi maklumat tentang lokasi dan masa kepada penggunanya dalam semua keadaan cuaca. So, GPS ni dia tak ada efek kalau hujan lebat ke, kalau ribut ke, angin taufan ke, tak ada kesan. Okey. Janji ada signal, so kita akan dapat maklumat ni, lokasi dan masa. Itu adalah kelebihan GPS. Bagaimana GPS berfungsi? Okey, GPS terdiri daripada 3 segmen. Kawalan, ingat. Okey, angkasa pengguna. Kawalan, angkasa pengguna ataupun singkatan dia KAP. KAP, KAP. Kawalan, angkasa pengguna. Okey, kita pergi satu-satu segmen. Segmen kawalan terdiri daripada stesen kawalan utama, stesen kawalan utama alternatif, antena arahan dan kawalan serta stesen pengawasan. So dalam segmen kawalan ni banyaklah controller dia. Isyarat yang diterima oleh stesen pengawasan dari satelit GPS dihantar ke stesen kawalan utama yang akan menjanakan mesej navigasi di bumi. Ni. Isyarat diterima dari satelit GPS, lepas tu hantar ke yang utama punya. Baru dia masuk ke bumi. Ni gambar dia. Ni ada dalam buku teks. Diterima oleh signal daripada segmen angkasa, segmen stesen pengawasan, selalu kepada stesen kawalan utama. Antara maklumat yang dihantar dari antena bumi ke satelit GPS termasuklah posisi satelit GPS, faktor pembetulan waktu pada jam satelit GPS, data atmosfera, dan almanak. So ni antara orang kata fungsi segmen kawalan. Yang kedua, KA, angkasa, segmen angkasa. GPS terdiri daripada suatu rangkaian satelit. GPS mengorbit bumi pada ketinggian orbit 20,000 km. Orbit satelit GPS lazimnya dikenali sebagai orbit separuh segerak bumi ataupun semi-synchronous Earth orbit. Ni separuh saja, orbit separuh segerak bumi. Dalam tempoh orbit lebih kurang 12 jam. So ni gambar dia orbit satelit GPS. Kedudukan satelit GPS dan pengguna GPS. Dalam GPS, sekurang-kurangnya 4 buah satelit GPS dapat dilihat pada sudut 15 darjah atau lebih daripada paksi ufuk pada setiap masa dari semua lokasi di bumi. So dekat angkasa tu ada 4. Sekurang-kurangnya mungkin ada 5, 6. So kena ada 4 ataupun lebih. Antara maklumat yang dihantar dari satelit GPS ke alat penerima GPS, termasuklah posisi satelit GPS dan masa isyarat itu dihantar. Last kali. KAP, pengguna. Pengguna GPS merupakan sesiapa sahaja yang menggunakan alat penerima GPS lah. Contoh handset kita.
Lokasi bagi suatu tempat dapat ditulis dalam dua jenis format penulisan. Okey, GPS. Darjah, minit dan saat ataupun DMS ataupun DD. Ataupun darjah desimal. Ada contoh tak? Koordinat GPS boleh ditulis dalam dua jenis. Ni tadi. Arah timur dan barat pada koordinat GPS dalam format DMS berdasarkan garisan Greenwich. Ingat, timur barat ni Greenwich punya. Okay, contoh ada dalam buku teks ni. So, kalau kamu ada guna handset, boleh type yang ni, dia akan keluar planetarium negara. Koordinat GPS planetarium negara, berapa DMS dia? Darjah. Okey, 3 darjah 8 minit 22.04 saat. Okey, north latitude. Okey, nilai positif mewakili latitude pada hemisfera utara. Okey, kalau nak tulis format D pun boleh. 3.13945 pun boleh. Okey. Ni latitude. Longitude dia 101 darjah 41 minit 22.53 saat. Betul ingat? Ataupun format DD 101.689593. Positif mewakili longitude ke timur. Garisan Greenwich. Ingat. Barat dengan timur ni Greenwich. Contoh yang pertama. Yang kedua, Copacabana, Rio de Janeiro. Dekat mana? Latitude dia 22 darjah 58 minit 14.60 saat. South. Okey, selatan. Okey. Longitude dia 43 darjah 10 minit 56.51 saat. Tu west, barat. Nilai negatif mewakili longitude. Ini. Ke barat, garisan Greenwich. Nilai negatif mewakili latitude pada hemisfera selatan. Okey. So, kena tahu basic macam mana nak baca. Kegunaan GPS. Banyaklah kegunaan dia. Okey. Contoh dalam bidang pengangkutan darat, laut, udara dan angkasa lepas. Semua guna GPS. Contoh aplikasi yang famous apa dia? Dalam handset kita, Google Map dan Waze. Ni contoh. Tangkapan skrin Google Map dan Waze. Kita nak pergi ke mana, nak pergi Kuala Lumpur, tak sesat dah. Sebab ada Waze. Wallahualam. So, setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Okay, kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Okay, cikgu doakan sepanjang cikgu sharing perkongsian slide, kamu faham apa yang cikgu share, kongsikan. Cikgu doakan kamu berjaya dalam SPM nanti. InsyaAllah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Wallahualam. Assalamualaikum.